Radio Malaysia, Melaka FM. Melaka FM. ...102.3 mempersembahkan Berita 7.30 pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama-sama saya Nur Amalina Abdul Halim dalam Berita Melaka FM. Banjir di Melaka terus menunjukkan penurunan ekoran keadaan cuaca yang cerah semalam. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, 3 pusat pemindahan sementara PPS masih kekal dibuka, iaitu 2 di Jazin dan 1 di Alor Gajah. PPS SK Tehil menempatkan 91 penduduk daripada 23 keluarga dan PPS SK Parit Gantung seramai 65 penduduk daripada 16 keluarga. Sementara di SK Durian Tunggal kekal dengan 6 penduduk daripada sebuah keluarga. Seramai 94 individu ditahan Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Melaka dalam operasi yang dijalankan di 3 daerah sejak 20 November lalu. Pengarah AADK Melaka, Nazir Muhammad berkata, sepanjang 3 hari operasi yang dilaksanakan itu, kesemua yang ditahan berusia antara 16 hingga 45 tahun yang merupakan penduduk tempatan serta majoriti daripadanya penganggur. Kesemuanya ditangkap di rumah masing-masing menerusi aduan orang awam dan kesemua individu didapati positif pelbagai jenis dadah seperti morfin, metapetamin dan ganja. Semua aduan-aduan yang kita terima, kita pergi rumah ke rumah. Dan sebenarnya kalau pergi rumah ke rumah ni dia lagi tepat sebenarnya. Sebab mereka yang diadukan tu memang confirm. Selalunya lah, macam contohnya lah, kita tangkap malam ni 3 hari ni 83 orang, 80 orang positif. Ini dah 98% lah tepat kan. Maksudnya mereka tu memang ada terlibat dengan penyalahgunaan lah. Beliau berkata demikian selepas operasi berkenaan di sekitar Masjid Tanah dan Alor Gajah. Kesemua individu terbabit ditahan mengikut Akta Penagih Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983. Dalam operasi itu, antara yang ditahan termasuk seorang penganggur yang dipercayai tokan dadah berusia 45 tahun dan penagih yang baru sahaja dilepaskan AADK. Saya marah sisap dada. Kan? Sebab saya marah. Saya tak suka saya hisap dada. Saya tak kerja lagi. Masuk penjara ke masuk pusat saya tak boleh berhenti juga. Keluar saya hisap juga. Tapi bila saya duduk dengan keluarga, saya dah cuba buang pelan-pelan. Saya dah cuba lah. Tapi benda ni ketagih. Saya tak boleh nak berhenti dengan secara mengejut. Keseluruhan Januari sehingga 23 November lalu, 823 individu ditahan kerana penyalahgunaan dadah dan 16 daripadanya penjawat awam. Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri mengesahkan pencemaran Sungai Punggar Raya Redan tidak membabitkan kilang memproses ayam yang terletak berhampiran sungai itu. Pengarahnya, Rosli Osman berkata, pihaknya telah mengambil sampel air dan keputusan menunjukkan kilang tersebut mematuhi syarat yang ditetapkan JAS. Namun katanya pencemaran itu mungkin berpunca daripada pengusaha ternakan lembu di kawasan berhampiran. Semasa lawatan, tiada sebarang hidupan yang mati, namun hanya sisa kumbahan yang dilepaskan ke sungai itu mengeluarkan bau tidak menyenangkan. JAS Melaka akan terus memantau dan membuat pengawasan dengan mengambil sampel air setiap 3 bulan sekali. Kandungan vaksin COVID-19 masih perlu dikaji daripada pelbagai aspek. Mufti Melaka, Dato' Abdul Halim Tawil berkata, ia berikutan vaksin berkenaan bakal digunakan secara meluas khususnya bagi menghentikan penularan pandemik itu ketika ini. Justru beliau menyambut baik inisiatif Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri untuk memperhalusi penggunaan vaksin COVID-19 dalam muzakarah fatwa kebangsaan akan datang. Kita berkewajipan yang pertama ialah pihak kerajaan khasnya badan yang berautoriti untuk membuat kajian dan penyelidikan tentang kandungan vaksin tersebut. Andainya vaksin yang ada tadi adalah menepati piawaian syariah, tidak ada unsur-unsur yang syubhah, tidak ada elemen seperti gelatin babi, enzim dan sebagainya,
saya yakin kita akan selamat menjadi pengguna. Tetapi kalaulah dibuat kajian nanti ada, maka kita akan bawa dari sudut kaedah Jawatankuasa Muzakarah Fatwa sama ada keharusan atau tidak keharusan kita. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyaksikan penyerahan sumbangan musaadah COVID-19 oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim di Bukit Pala. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata penggunaan vaksin COVID-19 akan diperhalusi dengan mengambil kira semua aspek dalam memastikan penggunaannya tidak memudaratkan tubuh badan. Perbincangan akan membabitkan pakar seperti Mufti, Wakil Kementerian Kesihatan dan ahli akademik. Dalam pada itu, pasukan sukarelawan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim sentiasa bersiap siaga membantu penduduk terjejas banjir ketika musim monsun timur laut yang melanda negara. Yang di-Pertua Yadim, Nasruddin Hassan berkata, antara yang dilaksana pihaknya termasuklah membuka bilik gerakan dan menyusun sukarelawan di negeri-negeri terlibat banjir. Selain itu, beberapa pihak bersetuju menyumbangkan pacuan 4 roda dan bot kecil kepada Yadim untuk digunakan dalam operasi menyelamat penduduk terjejas banjir. Bagi persiapan yang telah kita lakukan, kita telah menubuhkan bilik gerakan operasi banjir di setiap negeri. Ya, mana-mana negeri yang ada ibu pejabat ataupun pejabat Yadim, kita jadikan pejabat Yadim itu sebagai bilik gerakan. Dan di HQ kita wujudkan satu war room dia ataupun bilik gerakan yang akan memantau semua perjalanan operasi di negeri-negeri. Mana-mana negeri yang belum ada lagi pejabat Yadim, kita akan tangani direct daripada HQ. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan sumbangan musaadah bakul makanan kepada Badan Kebajikan Persaudaraan Islam Negeri Melaka (BAKPIS) di Bukit Pala. Sumbangan disampaikan kepada 150 asnaf di seluruh Melaka dengan nilai bantuan RM7,500. Terima kasih. Itu kata-kata Zulkifli Abu Samah, 40 tahun, meluahkan rasa syukur apabila ada pihak yang tampil menghulurkan bantuan meringankan kesempitannya. Semalam kami paparkan kisah kesusahan Zulkifli sekeluarga yang daif mengharungi kehidupan. Ikuti sambungan kisah mereka bersama wartawan Raihan Abdul Rahim. Bagai tidak percaya, ia seolah-olah mimpi. Berpindah dari pondok usang ke rumah yang serba lengkap dan selesa, tidak lagi berlantaikan tanah. Zulkifli menzahirkan kata-kata diiringi linangan air mata yang masih tidak percaya dia sekeluarga menerima kediaman baru yang lebih selesa. Memang kami tak dapat bayangkan duduk rumah macam ni, selesa. Kami 4 beranak. Macam tak percaya saya duduk dalam rumah yang berlantaikan mozaik dengan berkiparkan angin. Sebelum ni kami duduk 4 beranak tak ada kan mozaik, tak ada kan kipas angin, kadar lampu tarik rumah anak buah jiran. Tapi sekarang ni kita bersyukurlah apa yang pihak-pihak yang membantu kami 4 beranak ni. Isterinya Siti Zainab Encah ketika dikabarkan untuk berpindah ke rumah baru menganggap itu sekadar impian. Tambah Siti Zainab, dia makin sebab dan terharu apabila melihat wajah riang dan teruja 2 anaknya, Muhammad Akif Zuhairi dan Nur Aisyah Humaira, tak kala melihat suasana rumah berkenaan. Semua bercampur. Saya bersyukur dapat kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan lama. Kalau boleh dapat rumah baru ni, saya 4 beranak nak bina hidup baru. Nak buangkan, nak lupakan kehidupan lama, nak mulakan hidup baru. Kami 4 beranak rumah baru ni. Mereka bertekad untuk mengubah nasib diri dan keluarga dengan berusaha kembali berniaga bagi menampung kehidupan dan memastikan anak-anaknya tidak tercicir dalam pembelajaran. Beban yang ditanggung keluarga di Bemban Jasin ini mendapat perhatian dan pembelaan pemimpin dan agensi berkaitan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Penyelarasan Jeprum Bemban, Abdul Rahman Ali berkata, pihaknya segera bertindak mendapatkan tempat tinggal baru selain menyediakan tabung untuk keluarga ini. Pihak Jepun telah membuka akaun kepada
bagi tabung membantu Umairah ini. Di mana tabung tersebut akan dipantau oleh Japrun, dan begitu juga pihak Japrun juga akan berhubung dengan pihak-pihak yang berkaitan untuk memantau pasangan ini. Tambahnya, masa depan dua anak pasangan tersebut juga akan diberi perhatian. Dalam pada itu, keluarga ini turut menerima bantuan daripada pelbagai pihak. Nasib keluarga ini akan diberi perhatian sewajarnya oleh agensi dan badan berkaitan. Bagai berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Laporan Raihan Abdul Rahim, RTM. Dengan laporan itu, sekian berita yang disunting Zainun Sulaiman untuk Berita Melaka FM. Ketahui di mana anak anda di musim tengkujuh ini, pastikan mereka selamat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang sahih di RTM.